pagi dan salam sejahtera kepada semua. Saya Doratia Anak Geri, pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, ingin membentangkan tajuk saya iaitu Penghayatan Ensera, Cerita Rakyat Iban melalui teknik berlakon di bilik darjah. Baiklah, abstrak kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa pengaruh persekitaran bilik darjah merupakan elemen yang dapat mempengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Iban di sekolah menengah, terutamanya minat terhadap kesusasteraan Iban. Aktiviti yang menyeronokkan seperti teknik berlakon dalam ensera atau lebih dikenali sebagai cerita rakyat Iban mampu membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Teknik berlakon merupakan satu aktiviti yang amat digemari kerana di samping belajar ianya dapat menghiburkan hati pelajar. Teknik ini dapat dijalankan jika guru berkebolehan dan berupaya menyediakan skrip lakonan atau dialog pendek dalam ensera dengan watak-watak yang menarik dan meminta pelajar untuk membaca dan mengingat dialog tersebut. Aktiviti ini dapat melahirkan unsur penghayatan, termasuklah perwatakan, gaya bahasa, nilai, keindahan, unsur budaya dan seumpamanya. Dengan itu, pelajar-pelajar Iban telah dapat menghayati ensera dengan baik. Kajian kes ini menggunakan kaedah lapangan yang memanfaatkan 3 kaedah penyelidikan iaitu kaedah temu bual separa berstruktur, pemerhatian tanpa penglibatan dan rakaman video. Dapatan kajian menunjukkan peranan penghayatan ensera melalui teknik berlakon dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Implikasinya ialah pelajar boleh memberikan pendapat yang sangat baik melalui pengetahuan, pendapat dan pengalaman, penikmatan dan penghayatan, bakat dan mendorong minat pelajar dalam pengajaran bahasa Iban dengan penghayatan ensera. Seterusnya, saya akan mengulaskan maksud ensera. Apa itu ensera? Ensera ialah cerita tradisional suku kaum Iban yang membawa kisah kepahlawanan wira-wira dari Panggau Libau di Kayangan, iaitu ataupun the rest world suatu ketika dahulu. Penyampaian ensera atau sera biasanya dikenakan bermaksud dilakukan tetapi diselang-seli dengan sedikit penerangan dan perbualan dalam bentuk prosa. Ensera adalah puisi naratif yang amat panjang. Hal ini demikian kerana ensera mengandungi 30 baris sehingga mengambil masa bermalam-malam untuk menyelesaikannya. Kerana jalan ceritanya perlu diikuti dari awal hingga akhir. Keseronokan pendengar bergantung kepada kemahiran bercerita, lenggokkan lagu dan suara pencerita. Pada masa itu, ensera berperanan sebagai alat untuk meringankan beban kerja dan secara tidak langsung meningkatkan hasil kerja kerana semasa pencerita menyampaikan ensera, gayanya dapat mempengaruhi pendengar dan dengan menyelitkan aksi-aksi watak seperti watak wira yang hebat dan cara pencerita menghiburkan para pendengar sehingga dapat menghilangkan rasa bosan dan letih sewaktu melakukan pekerjaan. Walau bagaimanapun, ensera seperti ini tidak diketegahkan lagi kepada pelajar di sekolah, khususnya. Ianya hanyalah disampaikan begitu sahaja secara bercerita dengan menyelitkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam satu cerita ensera. Sebagai pengenalan, pada masa ini, ensera dijadikan sebagai satu pengajaran dalam bahasa Iban. Namun terdapat masih lagi golongan muda yang tidak mahir ataupun kurang mahir dalam pengetahuan tentang ensera. Kemahiran seorang tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkesan amat penting agar pengajaran ensera menggunakan bahasa Iban dapat dicapai selaras dengan objektif pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknik
yang menarik bagi meningkatkan kefahaman, memberi keseronokan dan penguasaan terhadap ansera. Seterusnya kita beralih kepada kajian-kajian lepas. Pengkaji menggunakan beberapa rujukan sebagai panduan kepada beliau untuk mengenali apa maksud ansera dari aspek pengajaran dan pembelajaran serta aspek penghayatan. Baiklah, dari segi makna ansera, pengkaji telah merujuk beberapa sarjana seperti Noriah Taslim dan Cemerling Usop 2013 mengatakan ansera adalah merupakan cerita rakyat Iban yang berunsurkan kepewiraan, manakala Lena Deme Joseph Machine 2007 mengatakan pula ansera adalah satu sastra masyarakat Iban suatu ketika dahulu. Seterusnya adalah Patricia Mantuskai 2019 mengatakan ansera adalah cerita rakyat yang berunsurkan ritual. Dan manakala Dimbab ATAL 2012 mengatakan salah satu ansera yang popular adalah ansera burung kucing yang dikaji oleh beliau di dalam kajiannya. Seterusnya kita beralih kepada aspek pengajaran dan aspek pengajaran. Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, mata pelajaran bahasa Iban telah diajar sejak tahun 1853 di Sarawak. Mata pelajaran ini bukan satu mata pelajaran yang baru di sekolah. Mata pelajaran ini telah diajar sejak tahun 1853 di Sarawak. Pernyataan ini telah ditulis oleh dua sarjana iaitu Madeline Noor dan Zamri Mahmud 2016. Mereka menjelaskan aspek pengetahuan pedagogi guru bahasa Iban pada awalnya memberi pengenalan tentang bahasa Iban yang dituturkan oleh kaum Iban di Sarawak. Dan kaum Iban merupakan kumpulan etnik terbesar di Sarawak. Faktor ini mungkin menjadi salah satu punca jumlah murid yang mempelajari bahasa Iban jauh lebih besar berbanding kaum etnik yang lain. Pengajaran bahasa Iban bermula di peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan kini di peringkat ijazah. Menurut kedua sarjana ini lagi, pengajaran bahasa Iban dianggap sebagai satu proses untuk memudahkan pembelajaran murid. Oleh sebab itu, proses pengajaran akan dikaitkan secara langsung dengan proses pembelajaran murid. Pengajaran berkesan biasanya akan melibatkan penggunaan teknik atau kaedah untuk melicinkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Antara kaedah dan teknik yang sering digunakan seperti kaedah sumbang saran, tunjuk cara atau demonstrasi, simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan, perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah, audiolingual, kod kognitif dan kaedah projek. Pelbagai kaedah atau teknik seperti ini dapat melahirkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi guru bahasa Iban dengan kepakaran terhadap bahan pengajaran, keperluan bahan pengajaran, pedagogi dan strategi atau kaedah dan kemahiran komunikasi yang sedia ada. Manakala, menurut Suhi Tingga dan Tek Yeling 2012 mengatakan bahasa Iban dipelajari oleh beberapa ahli kumpulan etnik lain disebabkan oleh hubungan sosial dan perniagaan. Hubungan sosial dan perniagaan contoh-contohnya ialah melalui sistem radio, televisyen Malaysia, melalui rancangan khas, keratan akhbar dan sebagainya. Seterusnya,
Menurut Nurul Rahina Abdullah dan Norila Muhammad Saleh 2016 mengatakan selain pada itu, pelbagai aktiviti kelas yang sesuai sama ada dalam bentuk perbincangan, penilaian, kritikan, penghayatan, iktibar, renungan, pengamatan dan sebagainya. Nilai-nilai murni yang ingin diterapkan dapat diterjemahkan dalam bentuk penghayatan. Di sini adalah bermaksud kesusastraan dalam pelajaran mata pelajaran lain perlu mempunyai penghayatan untuk mencapai objektif pengajaran, terutamanya fokus kepada nilai-nilai yang ada dalam sastra tersebut. Akhir sekali, pengkaji merujuk daripada aspek penghayatan. Aspek penghayatan bermaksud sesuatu pengalaman yang dikaji mengikut tanggapan daripada pembaca itu sendiri. Pendapat Gottman menjelaskan setiap individu mempunyai pengalaman tersendiri iaitu hasil daripada himpunan pengalaman yang dilalui dan nilai-nilainya sendiri. Penghayatan bergantung kepada pengalaman-pengalaman pelajar dan pengalaman ini digunakan untuk mendapat sesuatu pengalaman baharu yang dipetik daripada Kamaruddin Haji Hussein 1988. Seterusnya kita beralih kepada reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kes yang menggunakan kaedah lapangan yang memanfaatkan 3 kaedah penyelidikan iaitu kaedah pemerhatian, kaedah temu bual, separa berstruktur dan rakaman video. Kajian lapangan ini amat perlu untuk melihat respon pelajar terhadap rangsangan guru dan bagaimana pelajar dapat menghayati insera dalam bilik darjah melalui teknik berlakon. Ketiga-tiga kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat, untuk mengumpul data dan mencatat tentang aktiviti penghayatan dan aspirasi insera, jadual pengajaran dan pembelajaran dan jenis-jenis insera yang digunakan dalam bilik darjah. Data dianalisis setelah semua data selesai dilakukan. Pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran awal dan mendedahkan secara umum kepada pengkaji melalui maklumat yang ingin diperolehi daripada bahan-bahan melalui pemerhatian yang dibuat. Kemudian, data-data tersebut dihuraikan secara terperinci melalui bukti-bukti yang dianalisis oleh pengkaji berdasarkan penelitian semula melalui rakaman temu bual dan video yang digunakan. Setelah semuanya dikumpul, pengkaji menganalisis data secara bertulis dan dialihkan ke dalam perkataan yang lebih sesuai dan mudah difahami. Penghayatan insera melalui teknik lakonan yang digunakan oleh guru A. Guru A menggunakan teknik lakonan kerana aktiviti ini sangat digemari oleh pelajar sambil belajar dan ianya dianggap sebagai satu hiburan dalam pembelajaran. Dalam gambar rajah tersebut, Guru A pertama sekali memberi penerangan terlebih dahulu terhadap teks insera, iaitu jenis insera yang bertajuk Telicu Telicai secara ringkas. Kisah Telicu Telicai ialah merupakan hubungan adik-beradik yang sangat akrab dan sanggup berkorban untuk orang kampung untuk mencari sumber makanan. Watak tersebut disampaikan oleh 2 orang pelajar yang membawa watak Telicu Telicai. Manakala 2 pelajar lagi memainkan watak sebagai orang kampung. Setelah menerangkan watak dan jalan cerita, pelajar yang dipilih diarahkan untuk membawa watak masing-masing selama 5 minit. Apabila keempat-empat pelajar tersebut bersedia,
Lakonan dimulakan dengan penuh jiwa dan perasaan. Pelajar lain menjadi penonton untuk menghayati watak yang disampaikan. Selesai sahaja lakonan dipentaskan di hadapan kelas, guru memberi ganjaran kepada pelajar yang berani dan berjaya mempersembahkan lakonan mereka dengan penuh kreativiti seperti memberi hadiah buku cerita Ensera. Akhir sekali, guru akan membimbing pelajar untuk mengulas semula watak telicu-telicai untuk memperoleh idea baharu iaitu pengajaran terhadap nilai sanggup berkorban kepada masyarakat. Seterusnya beralih kepada Guru B. Guru B pula menggunakan dialog pendek yang telah dikarang oleh Guru B sendiri digunakan dalam aktiviti ini supaya pelajar dapat membaca dan menghafal dengan lebih cepat. Di dalam gambar rajah tersebut, permulaan yang diaplikasikan oleh Guru B iaitu bermula daripada Guru B mengedarkan skrip dialog kepada pelajar. Seterusnya, Guru B membuat satu cabutan undian kepada pelajar yang akan mempersembahkan dialog yang telah dibuat. Setelah undian dilakukan, pelajar diminta membaca secara senyap dan cuba untuk memahami isi skrip yang diberikan. Dan setelah itu, pelajar yang mendapat cabutan undian akan mempersembahkan skrip mengikut aktiviti. Dan akhir sekali, Guru B membuat penilaian mengenai penghayatan dan pemahaman pelajarnya. Baiklah, manakala Guru C mengaplikasikan teknik berlakon melalui perbualan dalam sesebuah cerita. Pelajar biasanya diminta untuk memahami isi perwatakan, watak dan plot cerita. Setelah itu, dialog perlu dibentangkan di hadapan kelas. Dialog dapat melatih pelajar bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Pertama sekali, jika kita lihat di dalam rajah tersebut, Guru C mengarahkan pelajarnya merangka dialog terlebih dahulu dan latihan ini diberi lebih awal sebelum lakonan dipersembahkan. Pelajar dipilih secara rawa untuk melakonkan dialog dengan intonasi dan gaya yang betul. Sambil pelajar membuat dialog tersebut, Guru C merakam video setiap pelajar yang mempersembahkan dialog dan memberi hadiah kepada pelajar yang berjaya membawa lakonan. Manakala dari aspek pelajar diminta menyediakan skrip mengikut kefahaman mereka terhadap teks yang diberi. Pelajar juga disarankan untuk menyediakan bahan yang sesuai dengan latar dalam ensera tersebut sebagai markah tambahan. Dan pelajar yang bersedia untuk berdialog akan mempersembahkan dialog tersebut kepada rakan-rakan lain. Sambil itu, Guru C merakam video lakonan pelajarnya dan memberi hadiah kepada pelajar yang berani mencuba bakat di hadapan kelas. Dan akhir sekali, penghayatan yang ensera yang diaplikasikan oleh Guru D melalui teknik berlakon ialah teknik berlakon secara spontan. Persekitaran yang dipilih sangat sesuai kerana Guru D menggunakan 2 bilik darjah dan pengajaran dilakukan waktu selepas persekolahan sebagai kelas tambahan pengajaran ensera. Bahan pengajaran ensera yang bertajuk yang dipilih oleh Guru D iaitu ensera, kukeling dan kumang yang telah disediakan melalui jalan cerita mengikut pengetahuan sedia ada dan ditokok tambah agar berkaitan dengan bidang pengajaran sesuai dengan pelajar. Ensera, keling dan kumang melibatkan 10 orang pelajar dan diselitkan persembahan muzik untuk memeriahkan lagi suasana. Penonton terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan 2 serta guru-guru bahasa Iban pula sebagai penilai. Melalui penilaian yang dilakukan oleh juri, Guru D dapat mengesan tahap penguasaan pelajarnya terhadap pengajaran. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.